Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Cepatlah masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai, Selamat Hari selamat Raya. Hari Raya. Alhamdulillah dapat juga kita solat sunat raya tahun ni dekat masjid. Sebelum ni tak dapat sebab PKP. Itulah. Korang perasan tak masa solat raya tadi ada imam baca surah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ada tak? Ada? Ada. Ada. Kenapa ayat tu? Ayat tu kalau korang ingat dia berkaitan dengan satu perbahasan dalam falsafah pendidikan Islam iaitu dalam bidang ontologi. Kalau betul tak? Aina ada simpan lagi gambar ilustrasi tu. Jom tengok sama-sama. Jom. Oh ini kan? Saya ingat sikit-sikit lah pasal ilustrasi ni. Okay, yang first pasal figura seorang individu dengan otak ni. Dia menunjukkan yang manusia ni diberi kebebasan untuk memilih sama ada dia nak jadi dalam situasi awan yang sebelah kiri ataupun situasi awan yang sebelah kanan. Kalau kita tengok awan yang sebelah kiri ni dia punya dacing seimbang. So ni menunjukkan dan gambar ni pun menunjukkan dua orang individu yang sedang bersalaman yang menggambarkan keadilan dan keihsanan sesama manusia. Lepas tu yang awan sebelah kanan tu pun dia menunjukkan dacing yang tak seimbang kerana individu yang berharta ni dia gunakan hartanya demi kepentingan dia sendiri je. Dia tak memberi hak kepada orang yang memerlukan. Dan dia pun tak memberi manfaat lah untuk orang lain. Lepas tu kalau mahkamah dekat belakang tu dia macam menggambarkan setiap pilihan yang manusia pilih akan diadili juga akhirnya. Lebih kurang macam tu lah yang saya ingat. Kan ilustrasi ni kan dalam perbahasan ontologi. Kalau korang nak tahu, ontologi ni dia berasal daripada bahasa Yunani iaitu onta ataupun onto yang bermaksud ada dan logos yang bermaksud ilmu. Jadi ontologi ni adalah ilmu tentang yang ada. Kalau kita ikut istilah pula, ontologi adalah ilmu yang membahaskan tentang wujud dan kewujudan yang sentiasa mempelajari ada atau tidak ada satu hal dan bagaimana benda-benda yang ada dia berhubungan antara satu sama lain. Ontologi ni dia berkait dengan manusia sebab manusia ni kan sebaik-baik kejadian dan kita pun diciptakan atas sebab-sebab yang tertentu. Malah ontologi ni juga dia ada kaitan dengan metafizik. Macam mana kita tahu tadi, ontologi ada kaitan tentang hakikat. Manakala metafizik ni dia menjawab pertanyaan, apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya? Kalau tak silap, perbahasan dalam ontologi ni dia ada 5 iaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan ciptaan lain, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan kehidupan dan hubungan manusia dengan akhirat. Itu sebab Betul lah sedikit. yang Pija cakap, tapi ilustrasi kita ni mengkhususkan kepada ontologi manusia. Jadi, kalau kita ingat balik cara kita cakap, ontologi manusia ni dia merujuk kepada hubungan manusia dengan manusia. Jadi bila kita sebut tentang konsep asas falsafah Islam tentang perkara ni, kita akan melihat pada konsep yang lebih umum, iaitu yang merangkumi semua aktiviti kehidupan manusia dengan manusia, termasuklah munakahat, muamalat dan sebagainya. Ini semua terangkum dalam satu konsep yang besar iaitu konsep keadilan ataupun kita sebut Al-Qis. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Al-Qis ni? Al-Qis ni membawa maksud keadilan yang mana kita tahu setiap manusia ni ada macam-macam sifat dia, ada pelbagai keadaannya, ada statusnya, ada kemampuannya. Jadi dengan kepelbagaian manusia ni macam mana kita nak meletakkan mereka pada tempat yang sebenar supaya berlakunya keadilan antara mereka. Tapi keadilan ni tak semestinya kena sama rata. Kadang-kadang benda yang berbeza pun boleh jadi adil pada tempatnya. Tambahan pula, konsep keadilan dan kemanusiaan ni juga bermaksud adanya konsep ihsan yang merujuk pada kemanusiaan. Macam kita tengok dekat ilustrasi tu, yang Zahira cakap tadi, gambar yang sebelah kiri tu dacingnya seimbang kerana berlakunya adil antara dua individu tu. Bersalaman tu pula menunjukkan adanya konsep ihsan antara mereka.
Tapi kalau gambar dari telinga sebelah kanan tak seimbang kerana tiada berlakunya adil dan ihsan antara mereka. Betul tu penerangan Andi dan Fija sebentar tadi. Dari segi dalil pula, seperti yang Zahira cakap dalam ilustrasi ini, iaitu dalam surah An-Nahl ayat 60 yang berbunyi Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha ya'muru bil adli wal ihsani, yang mana mafhumnya berbunyi sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan. Secara umumnya ayat ini menjelaskan bahawa Allah menuntut manusia untuk berlaku adil dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Ihsan dalam ayat ini pula juga bermaksud seorang perlu melakukan kebaikan, melakukan ihsan kepada orang lain sebagaimana ia berlaku ihsan kepada dirinya sendiri, seperti menghormati orang lain, saling membantu dan sebagainya. Dalam ilustrasi ini sebagaimana dia gambarkan bagaimana manusia itu dituntut untuk bersikap adil dan ihsan kepada manusia supaya mendapat ketenangan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seterusnya dalam hadis pula yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi khairun nasi anfa'uhum linnasi, yang mana maksudnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Berdasarkan hadis ini, manusia yang mulia di mata Allah adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, orang sekelilingnya. Semakin banyak manfaat yang dia berikan kepada orang lain, semakin mulia kedudukannya di mata Allah dan di sisi manusia sendiri. Sebagai tambahan pula, manfaat itu bukan sahaja terhad kepada pemberian fisikal ataupun seperti uang ataupun barangan, tapi boleh juga dalam bentuk pertolongan, perkongsian ilmu dan sebagainya. Seperti dalam ilustrasi ini, dalam ilustrasi sebelah kanan tadi, seorang kaya tidak memberikan hak pada orang lain, iaitu dia tidak mewakafkan hartanya kepada orang lain. Kesimpulannya bergantung kepada kemampuan masing-masing. Kita semua mampu memberi manfaat kepada orang lain. Macam tu. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula kaitan ontologi ni kepada ke dalam sistem pendidikan. Macam kita belajar sebelum ni dalam subjek falsafah, kita tahu ontologi itu adalah antara manusia dengan manusia. Kaitannya kalau dalam pendidikan pula, ianya adalah hubungan antara guru dan juga pelajar. Konsep ontologi ini boleh diaplikasikan oleh seorang guru dalam pelbagai bentuk. Contohnya, guru hendaklah bersikap adil terhadap pelajar-pelajar. Guru mestilah mendidik pelajar tanpa mengira sebarang perbezaan, iaitu sama ada latar belakang pelajar, rupa paras ataupun kebolehan pelajar untuk memahami sesuatu pembelajaran. Macam kita tahu, dalam sesebuah kelas mestilah ada segelintir pelajar yang boleh faham dalam masa yang singkat, manakala ada juga pelajar yang mengambil sedikit masa untuk memahami sesuatu topik tersebut. Jadi di sini seorang guru itu mestilah berlaku adil, seperti yang disebutkan tadi. Berlaku adil itu tidak semestinya meletakkan sesuatu di tempatnya. Okey, ia juga berbalik kepada merujuk kepada makna akis, iaitu keadilan yang bermaksud adanya konsep ihsan yang merujuk kepada kemanusiaan. Kawan-kawan faham tak kaitan tu dengan pendidikan? InsyaAllah faham. Faham? Untuk buktikan kefahaman ni, apa yang boleh saya simpulkan daripada perkongsian rakan-rakan tadi, yang pertamanya, bila kita berbicara tentang ontologi, kita bercakap tentang realiti kewujudan manusia, iaitu nazariyatul wujud. Tapi bila kita bercakap tentang ontologi dalam pendidikan Islam, kita berbicara tentang hakikat dari pendidikan Islam yang meliputi hakikat, tujuan, hakikat manusia sebagai subjek, iaitu guru ataupun pendidik dengan murid ataupun pelajar. Jadi ontologi falsafah pendidikan Islam ini yang memerlukan satu sistem, iaitu pendidikan itu sendiri. Dan sistem pendidikan ini ianya dilaksanakan pula oleh dua pihak, iaitu tidak bukan guru dan pelajar itu sendiri. Jadi guru dan pelajar inilah yang perlu berpegang teguh semasa melaksanakan sistem ini, menjalankan sistem ini. Mereka berpegang teguh dengan prinsip al-qist dan juga prinsip al-ihsan seperti mana yang telah disebutkan sebentar tadi. Jadi maksudnya di sini guru dan juga pelajar sendiri perlu bekerjasama dengan satu sama lain untuk menjadikan diri mereka orang yang baik, iaitu orang yang bermanfaat seperti mana yang telah disebutkan oleh hadis tadi, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain,
dan juga untuk umat Islam secara umumnya. Baiklah, rasanya masa dah time. Masa untuk makan rasanya. Jom. Perut dah lapar ni. Jom. Jom kawan-kawan. Yeay. Jom. Yeay. Jom. Jom.